Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum kita mulakan rakaman pada pagi ini, sila perkenalkan diri anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam memartabatkan budaya membaca. Bunga melur dalam jambangan, tepi kolam menjadi hiasan. Kucipta pantun menjadi renungan, semarak nilam empunya wawasan. Orang kata, tak kenal maka tak cinta, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Fizlinuti Muhammad Sayuti, berumur 16 tahun dan bersekolah di Sekolah Sar Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. Saya berasal dari negeri Selangor Darul Ihsan dan saya menetap di Seri Kembangan Selangor. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Saya Berjaya, saya merupakan puteri ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Sejak berumur 10 tahun lagi, saya telah bercita-cita untuk menjadi seorang ahli farmakologi dan pada waktu lapang, saya banyak menghabiskan waktu saya dengan membaca novel dan bahan bacaan yang lain seperti komik dan banyak lagi. Saya merupakan penggemar novel-novel Melayu, terutamanya hasil karya penulis terkenal yang semakin meningkat naik namanya iaitu Angel. Novel kesukaan saya hasil karya Angel seperti Gius, Dia Tak Sempurna dan Dr. Alfamil. Saya juga gemar mendengar muzik, terutamanya genre balada dan genre pop. Di sekolah, saya menggalas tanggungjawab sebagai setiausaha pengawas dan dari segi kurikulum pula, saya menyertai Persatuan Puteri Islam Malaysia (PPIM) sebagai ahli aktif dan merupakan Presiden Kelab Sejarah bagi tahun 2022-2023. Untuk sukan dan permainan pula, saya merupakan ahli kelab bola jaring. Sepanjang saya bersekolah di Shah Pekan ini, saya telah menyertai banyak program dan pertandingan yang telah dianjurkan, tidak kira pada peringkat daerah maupun peringkat kebangsaan. Pada bulan Ogos yang lalu, saya telah menyertai pasukan bahas Shah Pekan untuk ke Piala Perdana Menteri Bahasa Melayu ke-47 peringkat Zon Timur yang telah diadakan di Sekolah Menengah Sains Tungun, dan Alhamdulillah pasukan bahas sekolah kami telah mendapat johan dalam pertandingan tersebut. Baru-baru ini, pasukan bahas Shah Pekan dan 8 lagi pasukan bahasa lain telah mewakili Zon Timur untuk ke Piala Perdana Menteri Bahasa Melayu ke peringkat kebangsaan yang berlangsung pada akhir bulan Ogos yang lalu dan diadakan di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Kerana berpegang kepada kata-kata Imam Syafi'i, iaitu barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah dia berilmu. Maka bila ditegur saya pada hari ini, akan saya ceritakan 3 buah buku pilihan saya yang bagi saya akan memberi manfaat kepada semua golongan masyarakat, terutamanya golongan belia di luar sana. Dalam menyelusuri era globalisasi ini, kompetitif antara negara semakin aktif. Pada pendapat saya, budaya membaca ini amat penting untuk kita semarakkan sejak di bangku sekolah lagi. Okey, terima kasih Fizli. Seterusnya, sila terangkan buku yang anda pilih. Buku-buku yang menjadi pilihan saya pada hari ini ialah buku Aku Bukan Superman, Aku Remaja Luar Biasa, Saya Remaja Inovatif dan buku Samad Said. Tanpa melengahkan masa lagi, kita bergerak kepada buku pilihan pertama saya iaitu Aku Bukan Superman, Aku Pemuda Luar Biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, seorang pemuda bukanlah yang berkata, inilah ayahku, tapi seorang pemuda yang akan berkata, inilah aku. Buku ini diterbitkan oleh Humaira Bookstore dan cetakan pertama buku ini pada Februari 2014. Penulis buku ini merupakan seorang pemuda yang berpotensi tinggi, iaitu Ashraf Farid. Ashraf Farid dilahirkan pada tahun 1991 dan berasal dari Muar Johor. Beliau merupakan alumni Sekolah Menengah Sains Seremban dan Sanu University. Ashraf Farid mula berjinak-jinak dalam bidang penulisan sejak berumur 19 tahun lagi melalui medium penulisan blog. Buku ini dijual pada harga yang sangat berpatutan iaitu RM22 dan buku ini mempunyai 342 halaman sahaja.
Buku ini tidak terlalu tebal dan ini sesuai untuk dibaca, terutamanya ketika pada waktu lapang oleh siapa sahaja yang memerlukan motivasi. Meskipun buku ini tidak berwarna di dalam, buku ini dapat menarik minat pembaca dengan adanya ilustrasi-ilustrasi kartun yang terdapat pada kebanyakan helaian dalam buku ini. Bahasa yang digunakan oleh penulis buku ini juga merupakan bahasa yang mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan mulia. Maafkan saya. Di dalam buku ini terkandung banyak topik dan penceritaan yang dibahaskan dan pada akhirnya akan memberi pengajaran dan motivasi kepada para pembaca. Dalam buku ini juga terselit kisah-kisah sejarah terdahulu yang memberi nasihat dan impak positif kepada individu yang membaca buku ini. Buku kedua yang saya pilih pada hari ini ialah A. Samad Said. Umum mengetahui bahawa A. Samad Said ataupun nama aslinya Abdullah Samad Muhammad Said merupakan penulis dan penyair yang tersohor di Malaysia. Beliau telah menerima banyak penganugerahan sepanjang karier beliau sebagai seorang penulis. Antara anugerah yang telah diterima oleh beliau ialah Pejuang Sastera 1976, Sastrawan Negara 1985 dan Sastrawan Nusantara 1999. Buku ini merupakan kompilasi karya agung A. Samad Said yang sangat menarik untuk dibaca oleh semua golongan masyarakat, terutamanya bagi para pelajar yang cintakan sastera. Maafkan saya. Buku ini mengandungi 510 halaman bercetak di dalam dan buku ini terdapat cerpen, puisi dan banyak lagi. Buku ini diselenggara oleh Sarah Sadun dan buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Buku ini mempunyai 510 halaman dan secara fizikalnya, buku ini agak tebal dari bahan bacaan saya yang lain. Walaupun kulit buku ini tidak mempunyai banyak corak yang berwarna-warni, namun kita tidak boleh menilai sesuatu hanya daripada rupa. Isi-isi di dalamnya sangatlah bermanfaat dan sungguh menarik untuk dibaca. Buku ketiga yang telah saya pilih pada hari ini ialah Saya Remaja Inovatif. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis tanah air, iaitu Ahmad Naim Jaafar dan Muhammad Hilmi Muhammad Suhaimi. Ahmad Naim Jaafar merupakan pengarah eksekutif Talent Development Consulting dan pengasas Sekolah Bakat dan Sekolah Inovasi. Beliau telah menghasilkan 10 buah buku dalam bidang pembangunan bakat, pengurusan, kecantikan dan banyak lagi. Penulis kedua buku ini juga tidak kurang hebatnya. Beliau merupakan Muhammad Hilmi Muhammad Suhaimi yang merupakan jurulatih utama Talent Development Consulting serta pengendali Sekolah of Talent Learning Center. Anak fellow yang berjiwa besar ini telah mendapat kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Untuk pengetahuan semua, buku ini merupakan modul utama Kem Inovasi Sekolah yang dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Buku ini menerangkan 5 aspek pembinaan minda yang berinovasi, iaitu inovasi itu seronok, merentas masa hadapan, tokoh-tokoh inovasi, berfikir seperti pencipta, dan inovasi dan pelaksanaan. Di dalam buku ini, pembaca dapat tahu lebih lanjut tentang inovasi seperti apa, iaitu apa itu inovasi, tokoh-tokoh yang telah menghasilkan inovasi dan lebih mendalam lagi tentang inovasi. Antara tokoh yang ditampilkan di dalam buku ini ialah Bill Gates, Colonel Sanders, Lim Kok Wing dan Tony Fernandez dan ramai lagi. Buku ini juga menceritakan latar belakang sesebuah inovasi tersebut dihasilkan seperti Soichiro Honda yang popular dengan temanya The Power of Dreams. Daripada nama beliau sendiri, kita dapat tahu beliau merupakan bapa kepada penciptaan Honda. Beliau hanya bermula dengan menjadi tukang besi dan mekanikal basikal. Namun, berkat usaha dan susah payah beliau telah berjaya mencipta jenama Honda hingga meluas ke persada dunia. Okey, baik Fuzlin. Antara 3 buah buku tersebut, yang manakah menjadi pilihan anda? Buku yang menjadi kegemaran saya pada hari ini ialah buku A. Samad Said. Seperti yang telah saya katakan tadi, buku ini merupakan himpunan karya-karya A. Samad Said seperti cerpen dan sajak. Selain itu, saya menggemari karya ini kerana bahasa yang digunakan sangat kritis dan dapat membantu saya ketika membuat karangan bahasa Melayu terutamanya.
Antara cerpen yang terdapat dalam buku ini seperti Hari Ini Hari Bahagia, Kakak dan Dosa Pejuang. Begitu juga dengan puisi. Terdapat puisi Daun Semalu dan Kita Ini Tetamu Senja. Pada hari ini, akan saya ceritakan lebih lanjut tentang cerpen kegemaran saya daripada buku ini, iaitu Hari Ini Hari Bahagia. Cerpen ini mengisahkan tentang 3 hari yang paling menggembirakan bagi seorang jejaka, iaitu Hari Perkelahan, Hari Berkasihan dan Hari Perkahwinan. Pada satu hari, jejaka ini telah jatuh cinta pandang pertama kepada seorang gadis yang ayu orangnya. Jejaka tersebut berusaha untuk berkenalan dengan gadis tersebut dan pada akhirnya jejaka itu berjaya. Selepas beberapa pertemuan bersama, mereka berdua terputus hubungan buat seketika. Dalam tempoh tersebut, gadis ayu tadi telah mula tawar hati dan telah tertarik dengan lelaki yang lain. Pada satu hari, hari perkahwinan telah pun tiba. Namun bukanlah hari bahagia bagi jejaka tersebut. Namun, ia merupakan hari bahagia bagi gadis ayu tadi bersama atau nama sebenarnya Sarina dengan jejaka pilihannya. Alangkah sedihnya jejaka itu, namun dia berusaha menebalkan muka untuk mengucapkan tahniah kepada bekas wanita yang pernah dicintai ini dahulu. Tamat sudahlah kisah cinta bertepuk sebelah tangan mereka. Fizlin, kita teruskan rakaman kita dengan soalan berdasarkan buku yang telah anda pilih. Okay, minat untuk membaca karya-karya sastra dalam kalangan rakyat kini semakin berkurangan. Pada pendapat anda, huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastera. Seperti yang umum tahu, karya sastera semakin kurang mendapat tempat di hati para pembaca, terutamanya golongan remaja. Jadi, antara langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak ialah untuk menarik minat orang ramai membaca karya sastera, termasuklah peranan pusat sumber sekolah sendiri. Pusat sumber sekolah perlu memperbanyakkan buku sastera dan karya agung seperti novel Ranjau Sepanjang Jalan oleh Shannon Ahmad, Salina oleh A. Samad Said, Saudagar Besar dari Kuala Lumpur oleh Kamaluddin Muhammad dan Tulang-Tulang Berserakat oleh Usman Awang agar murid maupun guru berpeluang untuk membaca karya sastera ini. Pusat sumber juga boleh menganjurkan pertandingan mengulas novel-novel karya sastrawan negara berkenaan pada setiap bulan. Langkah ini membolehkan para pelajar dapat mengenali dan menghayati pemikiran karyawan-karyawan tersohor tersebut. Karya-karya yang berjaya akan diletakkan pada papan kenyataan berserta gambar novel dan penulisnya. Secara tidak langsung, minat pelajar terhadap karya sastera akan semakin bertambah. Tegasnya, pihak sekolah khususnya pusat sumber memainkan peranan yang penting dalam menarik minat pembaca terhadap karya sastera. Selain itu, peranan ibu bapa juga amat penting dalam mengambil langkah untuk menarik minat anak-anak membaca karya sastera. Ibu bapa haruslah memberikan pendedahan tentang karya sastera kepada anak-anak sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Contohnya, ibu bapa boleh membaca sastera rakyat kepada anak-anak sebelum mereka masuk tidur. Melalui cara ini, hubungan silaturahim antara ibu bapa dan anak bukan sahaja dapat dieratkan, malah anak-anak dapat mengetahui cara hidup dan budaya masyarakat kita sendiri. Selain itu, ibu bapa bolehlah membeli karya sastera untuk dibaca oleh anak-anak supaya mereka dapat menghayati keindahan hasil warisan bangsa selain dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. Ibu bapa boleh menghadiahkan novel yang sesuai kepada anak-anak mengikut umur. Ibu bapa juga boleh memilih bahan bacaan yang hendak dipilih oleh anak-anak sewaktu membawa mereka berkunjung ke kedai buku maupun pameran buku. Seterusnya, ibu bapa harus menyediakan sebuah perpustakaan mini yang dilengkapkan dengan pelbagai bahan bacaan, khususnya karya-karya sastera seperti prosa atau prosa tradisional dan moden yang dihasilkan oleh pengarang tersohor di rumah. Dengan itu, minat anak-anak untuk membaca karya sastera dapat dipupuk dan disemai dalam jiwa mereka. Di samping itu, media massa juga turut memainkan peranan yang penting dalam mengambil langkah menarik minat semua lapisan masyarakat membaca karya sastera. Sebagai contoh, pihak media boleh mempromosikan karya sastera kepada masyarakat melalui radio, televisyen dan surat khabar. Melalui cara ini, lapisan masyarakat dapat mengetahui cara untuk mendapatkan karya sastera di pasaran.
Bukan itu sahaja, pihak media juga boleh menyiarkan sudut sastera atau ulasan karya sastera yang agung di akhbar dan majalah kepada orang ramai. Dengan itu, orang ramai berpeluang untuk mengenali karya sastera di negara kita dengan lebih mendalam. Tambahan pula, pihak media turut boleh menganjurkan peraduan teka-teki atau menulis sajak dan syair yang bertemakan karya-karya sastera. Jelasnya, pihak media haruslah mengambil langkah untuk menarik perhatian orang ramai untuk membaca karya sastera. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah mengadakan pameran karya sastera dan kempen menghayati karya sastera di seluruh pelosok negara. Melalui langkah ini, rakyat berpeluang untuk mengenali karya-karya sastera ini dengan lebih dekat. Tambahan pula, pihak kerajaan boleh membina perpustakaan rakyat di setiap daerah bagi memudahkan rakyat untuk membaca ataupun meminjam karya-karya sastera untuk dibaca. Pihak kerajaan juga turut boleh mengambil inisiatif untuk mengurangkan kadar cukai penerbitan karya sastera. Langkah ini dapat menurunkan harga buku tersebut agar semua rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah, berpeluang untuk memiliki karya-karya sastera itu sendiri. Oleh itu, jelaslah bahawa pihak kerajaan turut memainkan watak utama yang dalam mengambil langkah untuk menarik minat orang ramai untuk membaca karya sastera. Okey, Fizlin, soalan seterusnya. Dalam dunia penuh cabaran pada hari ini, remaja lebih banyak menghabiskan masa menggunakan peranti elektronik berbanding membaca buku. Bagaimanakah remaja pada hari ini boleh menggunakan peranti elektronik sebagai salah satu cara untuk menggalakkan amalan membaca? Saya setuju dengan pernyataan cikgu sebentar tadi. Remaja pada zaman kini banyak menghabiskan masa dengan peranti elektronik, terutamanya telefon pintar, berbanding dengan menghabiskan masa mereka dengan perkara yang lebih berfaedah seperti membaca atau banyak lagi perkara yang lain. Kita dapat menjadikan peranti elektronik ini sebagai satu medium ataupun platform untuk kita menyemarakkan lagi amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pada era globalisasi ini, banyak inisiatif yang dapat kita lakukan seperti e-book atau buku elektronik. Para pembaca boleh memuat naik buku elektronik hanya dalam talian sahaja tanpa perlu pergi ke kedai buku untuk mencari bahan bacaan yang lain. Perkara ini dapat memudahkan urusan pembaca untuk memilih bahan bacaan pilihan mereka. Selain itu, terdapat juga aplikasi yang semakin popular, iaitu Wattpad. Aplikasi ini semakin menjadi pilihan ramai kerana kebanyakan buku di dalam aplikasi ini tidak memerlukan pembaca untuk membayar bagi mengakses buku tersebut. Oleh itu, peranti elektronik ini bukanlah bahan utama bagi menyemarakkan lagi amalan membaca dalam golongan masyarakat, terutamanya golongan belia. Okey, sampai di sini sahaja rakaman kita pada hari ini. Moga kita berjumpa lagi pada tahun hadapan.